Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma waffiqni lima tuhibbuhu wa tardah minal qawli wal 'amali fi ta'ati innaka dzul fadlil 'azim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qur rabbi hab li hukman wa alhiqni bis salihin waj'al lisana sidqin fil akhirin. Qala al musannif rahmat ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Khusyuk dalam semayang. Kita bicara dah habis dah tentang rukun-rukun semayang yang itu hari habis. Jadi benda-benda yang zahir tu habis yang ada. Sekarang kita masuk dalam satu bab untuk nak mengkejapkan kita punya amalan, iaitu khusyuk. Khusyuk, tekun. Makna kata kita akan dapat dzuk dalam semayang. Jadi di sini Tuan Musannif bagi tahu cara-cara untuk kita nak dapatkan khusyuk dalam semayang. Sama ada kita nak beramal ataupun tidak. Kalau kita nak cari khusyuk dalam semayang, kita ikutlah macam mana Tuan Musannif karangkan bagi kita untuk nak mencapaikan tahap kita merasakan kenikmatan dalam kita beribadah. Itu saja. Kerana kita kalau beribadah tidak ada rasa nikmat dia, macamlah kita makan, minum, tidak rasa kesedapan dia. Tidak ada rasa masin, manis, tawak dia, pahit dia. Kita tak rasa. Kita rasa makan saja. Tapi tak tahu orang kata sedap ke tak sedap, aku tak tahu. Makan saja. Sama juga kita semayang, kalau kita tidak dapat kemanisan ibadah, bahawa semayang kita itu cuma untuk cukup makan sajalah. Tahap untuk nak membina roh semayang itu tidak ada. Jadi untuk nak dapat dia, ada cara-cara para ulama karang. Walaupun taklah semuanya kita dapat. Sama ada tuan-tuan ataupun saya ataupun siapa-siapa pun lah sukar untuk nak mendapatkan khusyuk ni. Cuma main telefon saja dapat khusyuk. Kalau boleh khusyuk macam main telefon tu kira hebat. Tengok nasi dua depan pun tak peduli. Kan? Apa pun tak peduli main. Rebut ke, lintak ke, jadi apa bom ke tepi. Ada. Depa kata dia kereta belagar depan tu. Aku duk tengok khusyuklah. Makna kata tekun tengok, tak peduli. Jiran sebelah ke apa ke. Duk makan nasi ni semeja, meja sebelah tu, meja sini kawan duk makan. Dia masuk awal lagi, dia duduk tengok telefon, khusyuk. Order dah nasi, makan dah nasi. Kalau mi goreng lah, tak makan lagi tak tu. Kawan pelayan mai letak ayak apa semua. Ayak teh tu kalau air penuh sampai air cayak. Kawan sebelah dia tu saja tak mau usik. Kan? Tak mau usik, dia masuk kemudian lagi. Dia makan sampai habis dah, dia ni duk tak selesai lagi. Oh, tu khusyuk lah. Orang panggil khusyuk. Sama juga dengan semayang. Kalau kita boleh semayang khusyuk sampai kawan sebelah pun tak tahu siapa dia, tak kenal dia, tu hebatlah tu. Tak peduli langsung. Kita tengok dalam pengertian khusyuk yang dikarang oleh Tuan Musannif kita dalam kitab Fiqh Shalah ni. Jadi kita nak baca satu-satu tu macam tak ada hurai dah. Dalam ni kalau nisbah kita tengok dia karang tu, kita tak ada hurai apa dah, kita baca aja. Tapi kita tokok tambah sikitlah. Jadi pengertian khusyuk
Kamus Dewan telah mengartikan khusyuk dengan pengertian berbuat sesuatu atau berbuat ibadat, nisbah kepada buat satu lain daripada ibadat, no? Ataupun kita buat ibadat, sama ada semayang ke, kita baca Quran ke, apa juga ibadat yang boleh mendatangkan pahala untuk kita, dikira ibadat lah. Benda yang mendatangkan keuntungan kita pada akhirat dikira ibadat, no? Kalau kita buat tanpa niat maka dikira adat. Makan pun ibadat, pakai seluar ibadat, bersolat ibadat, no? Bersama isteri pun suami ibadat, semua ibadat. Makan, minum, berak, kencing, kalau kita buat dengan niat ada semuanya dikira ibadat, no? Zikir, baca Quran, segalanya lah. Ataupun nisbah kepada dunia, kita pergi kerja, kita niat untuk nak cari makan, nak bela, nak bini, semuanya ibadat. Itu dia kira. Pengertian dengan berbuat ibadat sesuatu atau berbuat ibadat yang lain, atau berbuat ibadat dan yang lain lagi dan lain-lain lagi dengan penuh minat. Buat sesuatu atau buat ibadat tu kita buat dengan penuh minat ataupun penuh dengan sepenuh hati atau dengan sungguh-sungguh. Kita semayang pun kita buat dengan penuh keredaan. Sebab kita semayang ni, segala ibadat kita yang kita buat, dia mesti ada penerimaan dia. Siapa yang nak terima dia? Allah nak terima amal ibadat kita. Menerusi malaikat dia ditulisnya kita sekian-sekian buat ibadat. Tapi malaikat tak tahu keikhlasan dia. Allah saja yang tahu keikhlasan kita. Sama kita buat tu untuk dia ataupun untuk orang lain. Kadang-kadang kalau untuk orang lain, malam-malam yang ada keramaian, kitalah yang paling hebat buat ibadat dengan khusyuk dia, dengan tunduk tawaduk dia. Tapi kalau nisbah pada malam lain, tak ada apa, menteri-menteri tak mai ke, dev-dev tak mai ke, kitalah yang paling cerai sekali. Jadi ada kesempurnaan, ada penerimaan dia. Kalau kita nak buat ibadat, nak bagi penerimaan dia, penerimaan kepada sesuatu orang tu, mesti kena sempurna. Kalau tak sempurna, orang tak boleh terima. Kita buat satu benda tu, kalau tidak ada sempurna dia, tidak ada sungguh-sungguh kita buat, tidak cantik, tidak molek dia, maka tidak akan diterima oleh sesiapa pun. Contoh kita buat apalah, jalin jala ke, nisbah pada sesuatu, kita buat alam pukang aja, seada kecil, seada besar, orang nak beli pun orang tak mau, dia kata ni bukan tukang betul buat. Macam itulah. Semayang samalah. Kita kena ada rukun dia, kena semua cukup syarat dia. Kemudian terletak pada satu lagi, iaitu hati kita. Hak zahir satu, hak batin satu. Itu dinamakan pokoknya khusyuk. Khusyuk ni mesti ada, tak lari daripada dua, zahir dan batin. Kita tengok. Menurut bahasa Arab, khusyuk berarti tetap, diam, tunduk, merendah diri. Itu dalam ibadat. Kemudian pengertian khusyuk dalam semayang telah diartikan oleh para ulama dengan berbagai-bagai pengertian. Banyak mereka hurai. Jadi kita tengok malam ni Tuan Musannif dalam kitab Fiqh Shalah ni, apa dia hurai tentang khusyuk ni. Tetapi kesimpulannya, bolehlah diartikan bahawa khusyuk itu adalah suatu keadaan di hati yang tiasa muraqabah, tiasa berintip-intip dan tiasa mengintai-intai, sama daripada segi penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah ni kita jaga, kita intai tu Allah Taala, bagi batin kita tu kosong, kita buat tu kerana Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Muraqabah, kita intai-intai, kita intip-intip, minta bagi Allah Ta'ala terima kita punya amalan. Dan kita bermunajat, berdoa dan hadir bersama Allah serta khudu' dia, kita rendah diri dia. Itu matlamat khusyuklah. Dan merasa haibah, merasa takut, merasa ta'zim dan kasih kepada Jalla Jalaluhu. Kita buat amal ibadat dalam sembahyang lah, mana kata tu.
Dan langsung hal itu berkesan mempengaruhi segala anggota yang menjadi tetap, anggotanya menjadi tetap. Itu hak zahir. Apabila hati kita tuju kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang pemiliknya, yang kita nak menghadap ni raja segala raja, maka dia akan jadi benda yang zahir, rakyat dia akan ikut tetap bersama. Tapi kalau nisbah kepada hati dia, raja dia yang duk kontrol segala anggota tidak khusyuk, maka anggota zahir rakyatnya di luar tidak akan khusyuk. Tidak akan khusyuk. Sebab tu dia kalau kita tak khusyuk betul-betul dalam sembahyang, tak tumpu betul-betul dalam sembahyang, maka anggota kita yang tangan garu, sehari kaki garu, sehari badan goyang, hari mata tengok rata, tu tak khusyuk lah. Sebab raja di dalam tidak tumpu kepada Allah Subhanahu wa taala, tak tahu kepada siapa yang dia sembah. Orang sembahyang, ku sembahyanglah 5 waktu, tapi siapa yang kita nak sembah, kita tak kenal siapa Allah Subhanahu wa taala, kita tak kenal zat dia, sifat dia kita tak kenal, kita ikut saja. Cuma lepas tentang qada tu pun kalau cukup syarat. Kalau tak cukup syarat dia lepas jugalah. Dia kena ada dua, dalam satu, luar satu, tak boleh lari. Nabi kata la khashi'al qalbu hadza khashi'at jawarihu. Kalaulah kawan tu, dia kata sampai kalaulah khusyuk hati seorang tu, maka khusyuklah anggota lain. Nabi tengok satu orang sembahyang pegang janggut. Ada? Dengar sembahyang dia main janggut. Janggut dia panjang. Main. Dia jadi tabi'i. Ada yang sembahyang mata dia tengok hatta orang masuk belakang tu pun dia tahu siapa dia masuk. Ni mesti siapa masuk. Dia masuk dah. Dia tahu orang belakang. Mata dia jeling tengok. Garu sana, garu sini. Lebih hebat lagi menguap. Kalau 4 rakaat dia sembahyang, rakaat 10 kali dia menguap. Sebab hati dia tak khusyuk. Hati dia tidak tetap. Sebab khusyuk tu, kata ulama, dia kata orang khusyuk sembahyang ni duduk nombor 2 dalam istilah Allah Ta'ala bagi kedudukan dia. Qad aflahal mu'minun. Beruntung, duduk nombor 1. Nombor 1 dalam surah Mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Duduk nombor 1 dalam senarai 7 orang dalam tu yang akan diberi surga Firdaus, maka orang yang khusyuk duduk nombor 1. Nak dapat makam tu payah. Tak payah pun kita kena usahalah. Moga-moga kita dapat sekali dua pun alhamdulillah. Tidak asa beban, bunyi apa dikeliling pun kita tak ambil kisah. Saya sembahyang tak ada teringat masalah kerja, tidak teringat masalah anak bini, tidak teringat masalah ni. Kita ingat masalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dapat macam tu hebatlah. Ni kadang-kadang pulun sehari hilang. Tak sah. 3 rakaat dia elok dah. Masuk yang keempat, ni rakaat ketiga keempat tu. Dia mula. Lebih malang lah kalau kita sembahyang seorang. Lebih malang lagi kalau sembahyang jemaah. 3 saf tu semua ikut imam lupa habis. Tanya seorang, hang ingat apa tadi? Berlainan. Kalau ada 30 orang tu berlainan. Termasuk dengan imam, dia ingat apa tadi? Imam dia lupa, tak khusyuk lah tu. Aku dia ingat balik dia, aku nak balik awal lah ni. Sikit je. Aku nak balik awal lepas sembahyang, aku dah hal sikit dalam duduk sembahyang. Lepas tu dia jadi di 3 ke 4 dia mula takut dah. 3 ke 4 lah. 3 ke 4. Tu dia duduk, dia tambah lagi satu rukun. Yang kawan sebelah pun belakang pun tadi ni tahiyat awal ke tak? Semua pakai habis.
Yang belakang duk tengok sana, duk tengok sini, duk tengok masalah saja. Hati kita tidak zahir makna dia. Tidak zahir. Itu sifat kita lah, manusia lemah. Tapi kita cuba-cuba tengok. Qad aflahal mu'minun tu dia kata alladzina hum fi salatihim khashi'un, bermakna kita ada dua di situ. Khashi'un di situ bermaksud kita rendah hati, rendah diri. Kalau nisbah kepada rendah diri ini kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dipanggil untuk kita munajat sehari 5 kali, yang tambah sunat-sunat tu tak apalah. Semayang ni dikira dipanggil untuk munajat. Wa imma dia sunat, wa imma dia fardu, dia panggil kita untuk munajat. Seolah-olah kita pergi dapat menghadap sultan. Sentiasa kita dalam dipanggil oleh sultan. Dipanggil. Jadi kita boleh munajat dengan dia. Kita kena rendah diri, takut pada Allah Subhanahu taala. Kita tak berani nak menguat anggota juzuk kita. Semuanya terpaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat macam tu payahlah. Tapi itu nisbah dia khusyuk. Hak zahir. Saya boleh rungkailah dalam kitab-kitab kata macam tu. Tapi kita cuba untuk kita nak dapat bahawa kita semayang ni, semayang yang kita buat ni seolah-olah kita yang terakhir bagi kita. Yang terakhir bagi kita. Mungkin saat lagi insya kita tak sempat. Jangan fikir kata kita duduk sehat ini kita nak dapat insya. Walaupun jarak dia pendek. Walaupun jarak maghrib dengan insya tu pendek, jangan fikir bahawa kata kita ni kan dapat insya. Sebab kematian tu, kecepatan dia, Nabi bagi tahu, kamu tidak akan dapat ikat sepatu, tali sepatu. Kematian. Dan kamu tidak akan dapat mengangkat tangan untuk nak suap nasi. Makna dalam pertangan nak masuk mulut, pum dia tarik. Dan kamu tidak akan dapat untuk nak melangkah ke kekang kuda, ke belakang kuda. Kematian. Jadi kita jangan. Seolah-olah kita semayang tadi, semayang yang terakhir bagi kita. Ibadat yang terakhir. Dalam semayang tu semua ada juzuk. Baik dari segi zahirnya, baik dari segi batinnya, baik dari segi bacaannya, daripada semuanya kita tumpu kepada Allah. Itu yang terakhir bagi kita. Sebab tu kalau kita dapat insya lagi, kita patut bersyukur bahawa Tuhan lanjutkan lagi usia kita untuk sama-sama insya. Tambah hal antara insya dengan subuh cukup panjang. Kita belum tentu lagi besok untuk kita nak melihat matahari yang terbit pagi besok. Tambah-tambah kita ni usia kita 60 lebih, 50 lebih. Takut ada, untung pun ada. Takut pun ada. Takut amalan yang kita nak bawa tak banyak, yang kita buat hanyalah sekadar yang kita mampu, sama ada, dan kita takut Allah terima, tak terima, wallahu alam. Harap kita Allah terima. Tu takut. Sonok pun ada. Sonok sebab kita dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke usia macam ni, kita dapat tahu bahawa kita tidak ada benda yang lain di hadapan kita melainkan mati. Tidak ada benda lain. Kalau nisbah pada 60 kata, kita tidak ada lain lah dalam di hadapan kita melainkan mati. Maka bila kita ingat macam tu, maka kita kena perbanyakkan ibadat kita untuk kekayaan kita di akhirat, untuk kekayaan kita di sana. Di dunia kita tidak dapat kaya dah. Nisbah umur 60, 50 tidak ada kekayaan dah. Untung kita situ, suka kita di situ. Kawan-kawan kita yang budak-budak tu, dia ada harapan lagi untuk tua. Dia berangan-angan lagi. Sebab dia mula-mula kanak-kanak, baby, dia akan masuk kepada kanak-kanak. Kemudian masuk kanak-kanak, dia akan masuk pria, umur belasan. Dia ada lagi masa dia. Muda belia tak apa lagi. Lepas tu dia akan masuk orang-orang yang dewasa. Dia seronok lagi. Kemudian masuk dewasa, tak apa lagi. Dia akan masuk orang yang tua. Lepas tua,
Apa lagi kita nak sebut? Lepas tua. Tak ada. Kanak-kanak dia pergi belia. Lepas belia dia pergi, tak apa lagi, ada masa untuk tua lagi, untuk benda belia lagi. Dah tua, ada apa masa untuk kita? Kita seronok sebab Tuhan lanjut kita 60 ke atas, bahawa kita ada masa untuk kita nak buat amal ibadat. Itu saja. Sebab masa yang kita ada di depan, tidak ada lagi. Lepas tua tidak ada lagi dalam kamus. Orang tua lepas tu dia nak kata apa lagi, tak ada dah. Lepas tua dia akan tua pikun, kemudian dia akan sakit datang secara mendadak. Tak gaduh kita pergi cari sakit dia mai. Awak tahu sakit pinggang aku bukan jatuh pun. Kalau sakit urat apa? Bukan aku jatuh pun. Semua dia jadi, dia lembut. Dia akan jatuh sendiri dengan keadaan rupa kita. Rambut beruban, kening jatuh, semua mata jatuh, kulit berkedut, semuanya leweh. Maka kita kena perbanyakkan amalan-amalan kita. Yang fardu tetap, yang sunat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang fardu tetap. Yang sunat-sunat tu kita buat untuk menambah cinta kita kepada Allah. Allah cinta kepada orang yang selalu buat benda-benda yang sunat. Itu jaga. Lepas tu amalan yang kita buat, pastikan betul-betul dengan apa yang kita mengaji, yang di mana rakamkan daripada para ulama. Ulama ambil daripada atas sampailah kepada para pengikut sahabat, kepada sahabat, kemudian kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ambil daripada wahyu yang dimaksud daripada Jibril, daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat. Kemudian kedudukan khusyuk dalam sembahyang. Dia cerita. Sembahyang mengandungi perbuatan zahir dan perbuatan batin. Itu. Khusyuk yang saya cerita tadi, bila kita merendah diri kepada yang zahirnya, anggota kita diam. Nisbah kepada merendah diri. Yang kata khusyuk tadi, merendah diri itu ada dua. Merendah diri kepada yang zahir, anggota kita kena diam, jangan tengok sana, jangan tengok sini. Masa nisbah sembahyang lah, jangan garu sana, jangan bergerak sini. Kemudian kalau nisbah kepada hak batin, hati kita tumpu kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita bawa masuk benda-benda yang dunia yang melawakan kita dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sembahyang ni, kalau benda-benda lain pada sembahyang, jangan buat masuk. Wa ima dia dalam agama sekalipun. Kita duk masuk, sekali kata aku lepas sembahyang ni aku nak baca kitab, aku nak baca Quran, aku nak tasbih. Itu agama suruh, tapi jangan buat masuk. Tumpu kepada hak sembahyang saja. Apa yang diperdukan dalam rukun 13 itu, hadirkan. Yang kita bawa. Walaupun benda-benda tu kebaikan untuk agama, tapi kita nak bawa untuk nak main dalam ingatan kita dalam sembahyang, jangan. Celahlah lagi kita duk ingat nak pergi beli kasam, nak pergi beli ikan, nak pergi beli nak pergi beli ni, lagi nak beli menarik, nak apa semua ada dalam tu, nak menega apa semua masuk dalam tu, itu lagi teruklah. Sembahyang terdiri daripada dua komponen yang bersepadu dan seiring dengan jalan tanpa boleh dipisah-pisahkan. Pertamanya yang pertama ialah sembahyang zahir, dan yang keduanya sembahyang batin. Kita zahir, Allahu Akbar, orang nampak kita sembahyang. Kita tunduk, kita rokok, kita baca. Tapi yang batinnya, yang qalbinya, iaitu niat, kita kena jagalah. Hati kita tumpu. Kalau nisbah pada Imam Ghazali, dia kira sembahyang tu tidak berapa bagus, tak sah, dia kata. Tidak sempurna Imam Ghazali. Kalau hati dia tuju lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sembahyangnya lalai. Di situ sahun, di situ ulama mentafsirkan dua. Orang yang selalu sembahyang dia lewat-lewat, sahun tu. Dia suka sembahyang lewat-lewat.
Nak habis dapat takbir pun tekuklah. Allahu Akbar, orang bang lohong. Orang bang asal. Dapat takbir Allahu Akbar, baca 4 rakaat, orang bang maghrib. Lalu kita tengok ada manusia yang kita rasa takut. Kita tengok di airport. Kita pergi semayang di airport, di KLE ke di mana-mana airport. Masing-masing sibuk. Yang kita duduk tunggu nak semayang maghrib. Masuk dekat maghrib ni, tengok benda ni ada 10 minit lagi, orang duduk semayang lagi. Dia pun masuk mai semayang. Mungkin kalau tanya dia semayang apa lepas semayang maghrib apa semua. Saya semayang masak lah, ada 5 minit lagi. Ada 5 minit lagi, boleh lagi semayang masak. Sedangkan kita boleh takbir Allahu Akbar, orang bang sah semayang. Tapi itu nama fawailul lil musalli alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang suka tak ada kerja, dia habis kerja dia kalut dengan dunia. Tak apalah, sagilah mayang, tak apalah mayang, tak apalah. Dekat nak habis baru dia masuk. Ada lagi satu ulama, kaum ulama lain mengatakan sahun itu orang yang semayang dia apa pun dia tak tahu. Dia semayang dia lalai. Semayang dia semayang tapi dia semayang tak apa pun dia tak tahu matlamat semayang. Macam kita takutlah. Kita semayang kita tak tahu pergerakan 3 ke, 2 ke, 1 ke. Aku baca Fatihah ke tadi apa ke? Dirasakan oleh kebimbangan dunia. Bermakna khusyuk tu Imam Ghazali mengatakan bahawa dia sebahagian daripada sembahyang. Sebab kalau Allah tak terima, nak buat apa sembahyang? Nisbah kepada batin lah. Dah Allah tak terima, kita nak sembahyang. Kita sembahyang. Makna Imam Ghazali kata, kalau dah batin tu, sembahyang kita tak khusyuk. Sebab dia dua. Sembahyang keiringan dua. Zahir dan batin. Kalau tak terima, satu. Bermakna tak ada lah sembahyang. Itu Imam Ghazali. Kuat dia punya faham dia. Jatul Islam. Itu pahaman dia. Tapi para ulama mengatakan, banyak para ulama taklah sampai tahap tu. Cuma kita tidak gaduh, tidak dapat fadilat pahala yang sempurna. Sembahyang kita sah dan tidak qadha. Sebab kita bila melakukan kesalahan, kita ada boleh tampung lagi sama ada dengan sujud sahwi ataupun dengan lain-lain kita buat balik rukun tu. Jadi kesilapan yang kita berlaku dalam tu tidak ada pahala, kemudian kita buat balik rukun tu, kemudian kita jabarkan dia dengan sujud sahwi. Itu para ulama mengatakan di situ boleh dua khasyi'un tu. Ayat yang kita baca fawailul lil musalli, jangan berhenti tu fawailul lil musallin, jangan. Ulama tafsir dia Quran dia kata tak bagus kita berhenti, celaka orang sembahyang. Kita berhenti, dia kena sambung fawailul lil musallin alladzina hum, celaka orang yang sembahyang, orang yang sembahyangnya lalai sahun tu. Dua lah tadi macam tu. Jadi sembahyang zahirnya terdiri daripada pergerakan anggota zahir seperti berdiri, rokok, yang i'tidal, bacaan dan lain-lain lagi lah yang kita duk buat tu dikira hak zahir. Sama ada salam ke apa ke bergerak luar tu, bacaan kita merupakan zahir. Sebagai yang bersembahyang batin pula kena sembahyang jugalah. Bila kita sebut sembahyang ni, dia mesti Allahu Akbar, kita sembah Allah sampai alif dengan ra tu, benda yang halal, benda yang halal pada kita sudah jadi haram. Kena ingat tu. Benda-benda yang halal pada kita sudah jadi haram. Kalau kita pergi umrah, kita niat umrah di jalan dia, tapi ada juga boleh sembang juga. Tapi duk pusing tu, amoy syok nak tengok amoy tak apa. Pusing juga, sembang juga. Kalau pergi dua orang, kalau seorang dah baca lah ayat. Kalau hak dua orang ni sembang juga. Taklah sembang bab dunia, tengok tu tang tu. Dia boleh sembang, taklah batal. Tapi kalau disebah pada sembahyang, Allahu Akbar, benda yang haram pada kita, benda yang halal haram pada kita. Lepas bagi salam baru halal balik. Bercakap tak boleh, makan tak boleh, minum tak boleh. Benda tu halal kat kita.
garu banyak, bergerak banyak, garu sampai bergerak tangan-tangan pakilah ke belakang 3 kali berturut-turut pergerakan batai. Kentut tak boleh, tempuh nu tak boleh dalam masa alif dengan ra tu. Tu dia kata tu. Bila kita semayang tu, hak semayang zahir, hak semayang batin pula, semayang yang kata Imam Ghazali kata, dia pegang di sinilah. Semayang batin pula terdiri daripada kerja-kerja hati. Hati yang duduk, bukan hati yang ada tu tak. Hati basirah tu. Hati tu dia suka ganggu. Kalau kita bawa dia, sebab bila kita manusia ni tabiatnya dia, bila dia duduk, dia akan terbuka. Bila dia duduk tu, hati dia terbuka. Dia bila duduk diam je dia. Dia tengok nu, dia tengok nu. Tapi bila dia main, dia bergerak, dia takkan ni. Kita buat kerja, kita tak ada fikir apa dah, kita tumpu kepada kerja. Bila kita main bola, kita tak ada fikir apa dah, fikir seronok. Main bola, main sokan, berlari, jogging ke apa, kita akan fikir benda lain. Tapi bila kita duduk sengap aja, tambah-tambah dalam semayang, bahawa kita akan ingat segala-galanya. Kawan kita hak lama dulu ni, 20 tahun dah pun kita ingat lagi. Dia duduk tamana lah. Tamana dia duduk ni. Dengar-dengar kita duduk di Perak. Dalam duduk semayang tu. Duduk di Perak duduk di mana? Di Lunai, dia Taiping apa. Lepas tu dia, Allah, aku tadi baca Fatihah sampai tang mana? Tu dalam semayang. Tu bukan ada kesangkut pot apa pun kita, kawan kita tu bukan ada sangkut pot pun. Tapi dia boleh bawa dalam semayang. Hak kerja ni celah lah. Kemudian lahir hati bersama Allah Ta'ala dengan muraqabah dan munajat kepadanya. Perasaan kasih serta mengagungkan Allah, merasa hebah gerun dan malu terhadapnya. Kita kena rasa. Sebab kita ada semayang ni, saat lagi kalau buat-buat dia tarik kita habis. Orang bagus, orang kata dia mati semayang. Masyarakat kata bagus dia mati semayang. Tapi kita duduk semayang tu betul ke bagus? Sebab Nabi ketika mana dia ada satu orang syahid mati, ibu dia kata dia ni masuk surga lah. Masuk surga lah dia. Nabi tanya, kamu tahukah dia? Adakah dia mengatakan orang? Adakah dia ada hutang? Jangan main-main. Ada lagi benda yang sangkut. Orang nampak bagus. Kita mati tu baguslah. Masyarakat kata bagus. Tapi ada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tah dalam sembahyang tu kita tak ingat dia pun. Tak ingat dia pun. Tak ingat dia pun. Ingat benda lain. Sembahyang nak tunjuk ke orang. Sebab tu Tuhan kata di akhirat tu, hampir carilah pahala kepada sipulan-sipulan. Pasal apa? Hang buat amal ibadat kepada aku, bukan untuk aku, untuk sipulan tu. Hang nak tunjuk ke dia, hampir ambil kat dia. Sebab tu kita takut. Kena rasa gerun terhadap Allah. Tentang bacaan kita, tentang hati kita, pergerakan kita dalam semayang. Semayang bukan benda yang mudah. Nampak saja mudah. Bukan mudah. Kita seolah-olah dalam mendayung perahu dalam lautan yang bergelora semayang ni. Orang yang tak kisah dia tak apa, dia rasa dia naik bot laju je. Tapi bagi orang yang kisah dalam semayang, walaupun 2 rakaat, segala dugaan-dugaan berpuluh-puluh, beribu-ribu masuk, menggoda kita dalam fikiran kita, dalam tangan kita, dalam anggota zahir kita. Seolah-olah kita dalam kayuh paru dalam lautan, duduk gelombang. Apabila bagi salam saja, kita sudah sampai di tebing, di pulau. Selamat kita. Selamat kita. Ada yang kadang-kadang tak dah sampai di tebing. Haram. Tadi aku ni 3. 4 dah kot. 4 dah kot. Yang bini kita duduk parti belakang. Bayang rumah lah.
Assalamualaikum warahmatullahi. Abang baru 3 tadi bang, cik duk tengok. Haram dah kita. Ataupun kita sembahyang di surau, kita duduk seorang-seorang sembahyang, kawan duduk belakang duduk baca Quran, tengok kita. Bang, awak abang sembahyang tadi 3 ya kan? Betul ke? Aku rasa 4. 3 bang. Tadi saya tengok abang saya dah baca tengok. Kita karam. Sudah kita karam. Itu sembahyang. Walaupun sikit masa dia 3 minit je. Tapi kita gagal untuk sampai ke matlamat dia. Sebab dia digoda oleh macam-macam ribut taufan dia. Cukup kuat. Menaruh harap kepada keredaannya serta bimbang takut kepada kemurkaannya. Kita harap kita buat ni Tuhan terimalah. No? Bukan kita buat tu untuk nak dapat syurga. Bukan untuk nak dapat tempat di sana dah. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keadilannya. Habis kita nak buat apa kalau macam tu. Itu adalah hak keadilan dia. Bukan kerana kita buat amalan untuk kita nak dapat syurga. Kalau dia lempak kita ke dalam neraka pun itu adalah hak dia. Contoh di dunia samalah. Kalau kita duduk mengaji macam ni, kita mendengar, kalau kita tak sabar apalah senang. Jangan. Tak boleh buat apa. Kita kena buat juga. Sebab itu janji Allah. Dia suruh kita buat baik. Bahawa wabashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi tahu orang-orang yang buat baik, buat amal semua ni, aku akan bagi syurga kepada dia. Itu Allah nak bagi. Bukan dia kata tetap kamu akan dapat dah. Itu pemberian Allah. Hak dia. Cuma kita nak dapat benda yang tu syurga, kita kena buat baiklah. Habis kalau buat jahat pun dia nak bagi neraka, nak bagi syurga, terpulang hak dia lah. Keadilan dia. Kalau kita buat baik nak bagi neraka, itu adalah keadilan dia. Dia bagi kita baik, itu adalah rahmat dia. Bukan kerana kita buat amalan. Itu adalah hak dia. Sebab tu milik dia, kita ni. Dia nak buat apa kat kita, terpulang dekat dia. Berlama orang kita tengok atas dunia. Ada yang kecil mati dah. Baru dapat anak seorang, anak tak ada, dapat anak mati. Alah. Orang lain dapat anak Firdaus tak mati-mati pun, makan pun tak ada. Itu hak dia. Dia yang buat. Dia nak mati kita, boleh? Ada yang nak ambil ijazah seminit lagi, mati. Awak tak boleh biarlah seminit lagi pergi ambil ijazah. Tak boleh, itu hak dia. Kalau kita tengok dunia, kita tahu kalau mengaji lagu tu, kita tak boleh buat apa dah. Itu hak dia. Awak tak taruh lagi bagi tengok cucu Ustaz. Ni bini nak beranak, anak menantu nak beranak ni bagi tengok cucu. Tak boleh, dia tak bagi. Hak dia. Ada yang sihat bugar, tengok pitih apa pun tak ada. Darah macam anak teruna, naga kata. Mati juga. Yang duk sengat, nyawa macam ikan kena tubah, 4 tahun lagi tak mati pun, itu hak dia. Dia nak taruh, kita pulanglah kat dia. Di akhirat pun macam itulah, dia nak masuk neraka kan, nak masuk syurga, hak dia. Aku buat, aku hampa tu makhluk, aku yang buat. Tuhan kata, hak akulah, aku nak bagilah. Macam tu lah. Macam kita lah, anak-anak nak bagi 1,000 ke anak kita, hak kita. Awak ada bang tak bagi 1,000, aku dah bagi ke adik 1,000. Cik tak bagi, itu hak akulah. Jangan duk ni. Menaruh harapan kepada keredaannya serta bimbang takut kepada kemurkaannya, dan lagi hati meneliti tadabbur dengan penuh faham terhadap segala bacaan dan perbuatan sembahyang yang kita kerjakan tu. Jadi kita kena perhati maksud-maksud sembahyang. Orang baca, kita duk baca tu pun elok-eloklah, terutamanya Fatihah yang dijanjikannya kita baca dah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita munajat dengan Allah SWT, kita dah baca dulu. Malaikat kata, Allah kata firman kepada malaikatnya, hamba aku telah memujikan aku. Sampai 3-4 jenis di situ Allah. Akhir sekali kita ihdinas siratal mustaqim. Hamba aku telah bermohon
kepada aku, berdoa kepada aku. Kemudian kita kata siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah aku jalan-jalan yang baik seperti mana kau tunjukkan pada orang yang mendapat tempat. Jangan kau tunjukkan aku jalan-jalan yang salah, yang dhalin. Maka Tuhan kata, firman kepada malaikat, aku akan perkenankan apa yang dimohon oleh hamba aku ni. Itu nak perkenan pun tengok semayang lah. Kalau semayang duk tengok cicak je, bukan nampak. Hati, mata, tangan, hati tak ada langsung, kosong. Cuma tangan duk peluk. Mata apa semua tak ada, duk tengok cicak, duk tengok duk tengok ni. Nak perkenan macam mana? Tapi kalau hati kita zahir semuanya, kadang-kadang sampai meleleh ayat mata kita. Dengar ayat Quran kita baca tu, kita faham, kita meleleh ayat mata kita. Meleleh ayat mata kita, kita dok baca ayat Quran. Contohlah, orang bawah kita tu akan dapat zuk semayang dia tu. Maka zahir semayang itu adalah diumpamakan seperti jasad semayang yang kita buat tu, atau tubuh badan kepada semayang. Nisbah yang hak zahir semayang ni, kalau juzuk semayang tu kita baca juzuk semayang lah. Nah, kita dah masuk dalam sikit tasawuf ni. Nah, zahir yang kita buat, yang kata semayang zahir, semayang batin tu, hal semayang zahir yang kita buat tu, kalau nisbah kepada roh semayang, kalau nak ibaratkan pada juzuk manusia, merupakan anggota badan. Sementara semayang batin yang kita buat hak bangsa hati ini nak tuju kepada Allah, kalau nisbah kepada pula merupakan kerja-kerja hati yang menghasilkan khusyuk, itu adalah diumpama sebagai roh atau jiwa kepada semayang, nyawa dia. Hak tadi, hak semayang zahir kita buat tu sebagai apa dia kata, jasad, tubuh badan yang kita duk angkat tangan tu, nisbah kepada semayang tu sebagai, kalau nisbah anggota kita lah. Tapi kalau jenis hati itu, roh semayang, kita dapat kelazatan dia. Kita makan kopi O, contoh, bini kita bancuh kopi O, ataupun kita pergi makan di kedai, abang nak minum apa abang? Abang tu habis kita. Bini kita tak nak maki abang pun. Pak Ang nak makan apa? Boleh hang. Tok Wan nak makan apa? Tok Hang nak minum ke? Tok Wan dah tua sikit. Mula-mula dulu kahwin abang lah. Lepas tu dapat anak satu, anak dua. Pak Hang nak minum lah. Tu rumah. Jangan panggil Pak Hang tu. Hak belakang. Tua macam mana pun abang. Tua macam mana pun, tongkat ke pikun kalau ke Tuhan taruh kita panjang umur, dengan suami kita panggil abang. Sebab orang lelaki-lelaki ni, dia lagi tua, dia lagi cerai. Tak kira siapa pula, orang perempuan pun dia nak kasih sayang dia. Ni abang minum apa abang? Tak semayang syarah esok, tutup awal lagi pergi kopi. Minum kopi. Abangnya pasal dia tak kamat dah, dia pergi sana. Jangan abang tu habis dia. Kita minum kopi, contoh minum kopi. Kalau kita letak kopi cancor di situ, kita angkat kopi. Kalau kopi pun tak ada di cancor tu, fahamlah tu kau cerai lah tu. Kopi O yang dibancuh oleh tukang-tukang kedai tu, kalau dia angkat tengok di cancor pun tak ada kalah kopi, cerai. Tak ada minum lah. Hambat lah mat. Awak kopi apa ni cerai ni? Kalau pi tak cancor angkat naik tengok di cancor hitam, ni puas. Tak panggil habis pun esok kita mai pula. Kita minum rasa lemak kopi, ada manis dia, ada semua, kita rasa puas habis segelas. Macam tu juga semayang, kalau kita buat dengan hati kita lengkap, apa semua cukup, bahawa kita akan dapat roh semayang tu. Kita akan dapat kepuasan bahawa semayang itulah akan mencegah kita daripada melakukan kemunkaran. Selagi kita tidak dapat roh tu, kita tidak akan dapat mencegah daripada sembahyang, kita tidak boleh dapat mencegah kemungkaran. Inna salatan anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah kamu daripada kemungkaran. Itu janji Allah
Inna tu ini tahqiq, sungguh. Allah janji sungguh bahawa orang kerja semayang ni, dia mesti semayang tu dapat mencegah kemungkaran. Inna salatan ha'anin fahsya'i wal munkar. Tu janji Allah tu. Inna tu kalau jenis nahu dia kata tahqiq, betul, yakin betul. Tuhan janji betul. Tapi semayang macam mana? Semayang macam kita duduk semayang ke? Kalau semayang tu duduk belaga ikan, tak boleh lagi. Kalau semayang tu duduk mengata ke orang, tak boleh lagi. Kalau semayang tu duduk pakai seluar pendek, tak boleh lagi. Kalau semayang tu duduk cerai hujung-hujung je pun tak boleh. Kadang-kadang buat, kadang-kadang tak kira lagi. Kalau semayang tu duduk pilang kebun getah main judi, tak boleh lagi. Kalau semayang tu duduk tengok benda pelik-pelik, lagi tak boleh. Tak boleh cegah kemungkaran. Lagi kita semayang, kita rasa kita semayang, rupanya kita makin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita makin jauh, makin jauh, makin jauh. Tapi kalau semayang tu dapat mencegah kita daripada kemungkaran, hatta kita bila kita nak bercakap banyak tidak ada manfaat. Sebab orang yang nombor 2 dalam surah Minun, walladzinahum 'anil la'wi mu'ridun. Duk nombor 2. Iaitu selepas orang sembahyang khusyuk, orang tu jaga lidah dia daripada berkata-kata benda yang tidak ada manfaat. Orang yang sembahyang khusyuk, orang yang dapat jaga sembahyang dia, dia akan dapat jaga lidah dia, dia tidak akan bercakap benda-benda yang tidak manfaat. Kalau dia nak bercakap, ada manfaat. Kalau tak ada, lebih baik daripada diam. Duk nombor 2 tu. Orang yang jaga lidah daripada dia bercakap benda-benda, buka tengok Quran surah Mukminun. Duk nombor 2 selepas khusyuk, orang tu orang yang jaga lidah. Kalau semayang dia lidah dia tak boleh jaga, duk mengata Quran, duk mengumpat, duk ninguk-ninguk, bahawa semayang tu tidak sempurna lagi. Tidak ada roh lagi. Cek tengoklah sama ada dari segi wuduk dia, dari segi pakaian dia, dari segi makan minum dia, dari segi penghayatan tentang semayang rukun 13 tu. Kena cek tengok. Sebenarnya hakikat keduanya zahir dan batin itu adalah satu juga, duduk sekongkoi. Zahir dan batin itu sekali. Tidak dapat dipisah-pisahkan, malahan keduanya saling perlu memerlukan. Sebab tu Tuhan buat atas dunia ni dua. Jantan betina, laki bini, langit bumi, laut darat, asam apa lagi semua dua. Zahir batin, dosa pahala, semua ada. Syurga neraka, semua ada dua. Yang tak ada dua, lubang hidung pun ada dua, mata pun ada dua. Mulut, mulut dah satu, mulut dua kaya, payah juga lah. Jasad tanpa roh berarti mati. Begitu juga roh tanpa jasad berarti tiada kewujudan dan apa-apa. Hanya merupakan satu ketiadaan juga. Dua-dua tu kena ada. Sikit lagi. Daripada keterangan tersebut dapat kita fahami bahawa semayang itu merupakan komunikasi gabungan antara zahir dan batin. Semayang kita buat tasak ni. Yang kita buat tasak ni, semayang tu dia ada konsep 2. Satu zahir, satu batin. Untuk nak menuju kepada Allah. Atau dengan kata lain, dia adalah komunikasi antara syariat dan tariqah. Hak dalam, bangsa hakikat. Bangsa kepercayaan kepada Allah. Hak jenis syariat ni bangsa luar, bangsa buat. Hakikah ni kita ingat Tuhan, kita percaya kepada wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Jadi gabungan daripada keduanya itu menghasilkan ibadat sembahyang yang sempurna. Kadang-kadang kita sembahyang zahir, sembahyang syariat saja. Hakikah kita tak ada. Kosong. Kita tak kenal siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu tiada sembahyang zahir saja dan tiada pula sembahyang batin saja. Tak ada. Aku nak sembahyang zahir saja, tak ada. Aku nak sembahyang batin, aku pakai niat saja. Tak sembahyang, aku niat dah sembahyang. Tak ada. Tak makan, suar nasi, aku niat makan nasi. Tak ada. Piramli boleh lah. Dalam rumah ni ada undang-undang. Ada undang-undang.
ambil bau saja. Oh, mampu. Itu P.Ramlee. Kalau jenis ni tak ada, kena ada dua-dua, syariat dan hakikah. Tak boleh ikut P.Ramlee tu. Dan tidak pula sembahyang batin, tak ada. Sembahyang niat je, daripada sembahyang niat je, kami sembahyang dah niat. Tu tak ada. Dia kena buat. Oleh itu kerana janganlah kita tersalah faham atau terperangkap dengan ajaran sesat dan salah, nanti terkena rakalah padanya. Naudzubillah. Sikit lagi kita habis. Dengan itu semasa semayang kita wajib memelihara semayang zahir, syariat ni, dan semayang batin iaitu tarikah atau hakikah, untuk mencapai apa yang dimaksudkan atau yang dipermankan oleh Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, iaitu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Surah Al-Mu'minun 1 dan 2. Maksudnya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman itu? Iaitu orang-orang yang khusyuk dalam semayangnya. Di akhir sekali dia kata hum fiha khalidun. Apa ni syurga Firdaus. Dia kata masuk, lepas tu hum fiha khalidun, masuk dalam syurga Firdaus. 7 gulungan dalam tu. Kesimpulan kata kedudukan khusyuk dalam semayang amatlah penting. Dia adalah roh solat yang menghidupkan serta menjadi pelengkap dan penyempurnaan semayang yang akan menghasilkan semayang kita buat tu menghasilkan apa? Menghasilkan keuntungan. Yang kita dah baca lepas Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Minta bahagia dunia, keuntungan dunia akhirat dengan semayang lah. Sebab tu saya tekankan dalam kitab manapun, saya tekankan semayang dulu. Bagi semayang bagi kita ni, kalau anak-anak kita boleh semayang, adik-adik kita, abang-abang kita, isteri kita, mak pak kita, kalau boleh semayang tu, dia akan bertambah dekat dengan Allah SWT. Kalau cukup kita semayang dengan lengkap, kita akan jadi manusia yang baik. Nak jadi pengajar, nak jadi ustaz, tu cerita lain. Kita boleh bentuk diri kita ke arah ihdinas siratal mustaqim. Tu je yang kita nak. Kita bukan minta apa pun, nak minta jadi ustaz Muhammad tu pulang kepada Allah. Nak jadi nak ni tak apa. Tapi kita nak satu juzuk saja. Kita termasuk dalam golongan yang dikatakan oleh Allah SWT, yang kita mohon ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa? Jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu taala, yang dibawa oleh junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang kita nak. Bila sembahyang sempurna, menghasilkan keuntungan kita di dunia. Dari kita dapat di dunia, akhirat insya-Allah kita dapat. Bagi seseorang dan akhirat bagi seseorang. Wallahu alam. Kemudian bagaimana memotibasi ataupun mendorong khusyuk dalam sembahyang. Untuk nak dapat khusyuk dalam sembahyang, termasuknya kita terang sikit-sikitlah bagi untuk kita belajar nak boleh khusyuk macam mana. Wallahu alam. Bantu tantu insya-Allah. Depan pula lah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa ziyyanna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin insyaallah.